Apabila Bani Israel akhirnya menerima Talut menjadi raja mereka, lalu Talut melakukan kerahan tenaga supaya Bani Israel yang mengajak berjuang itu mendaftar diri untuk berperang menghadapi kaum kafir yang dipimpin oleh Raja Jalut yang memerintah Baitul Maqdis. Daripada ratusan ribu, mungkin juta banyaknya, yang sanggup mendaftar diri 80,000 sahaja. Lalu Talut memimpin bala tentera bersama dengannya seorang pemuda yang bernama Daud, yang akhirnya dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Lalu Allah menghabiskan bekalan-bekalan mereka, makanan dan minuman, menyebabkan mereka dalam keadaan yang terlalu dahaga. Itulah yang dilakukan oleh Allah untuk menguji mereka. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Samuel ataupun Syam'ud, mengikut khilaf namanya di sisi ulama, bahawa Allah akan menguji mereka dengan bertemu sebatang sungai, iaitulah Nahrul Urdun, sungai Urdun yang ada pada hari ini, yang memisahkan di antara Urdun dengan Palestin. Itulah sungai yang diuji kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengarahkan, bila sampai di sungai itu, mereka tidak dibenarkan meminum air dengan banyak, kecuali dengan secebok tangan sahaja. Talut mengatakan bahawa siapa yang minum lebih daripada secebok tangan tidak boleh ikut aku di dalam berperang. Bila mereka sampai di sungai itu, tiba-tiba sebahagian besar meminum dengan banyak, tidak mengikut arahan. Mengikut riwayat para sahabat radhiyallahu anhum, yang minum, yang tidak minum sama dengan jumlah ahli Badar, 313 orang. Artinya 79,000 lebih minum dengan sebanyaknya, jika 313 orang sahaja. Mengikut satu riwayat yang lain, yang minum 76,000, yang minum secebok mengikut arahan hanya 4,000 sahaja. Allah Ta'ala jadikan yang minum secebok tangan itu hilang dahaganya, yang minum dengan banyak tak hilang dahaganya, sehingga minum dengan sebanyak-banyak sehingga jadi berat perut. Setelah berehat, lalu Talut mengarahkan mereka bergerak. Tiba-tiba mereka yang minum dengan banyak itu tidak bersedia, menjadi penakut bila mereka melihat, mengetahui Jalut mempunyai bala tentera yang terlalu ramai, ratusan ribu. Mereka hanya 80,000 sahaja. Jalut dan tenteranya lengkap dengan senjata-senjata yang hebat di zaman itu. Mereka tidak lengkap bersenjata. Mereka yang penakut, yang minum banyak tadi berkata, La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi Jalut dan bala tenteranya. Tentera Jalut terlalu ramai, jumlahnya berlipat kali ganda, senjatanya lengkap dengan baju rantai dan topi besi. Kita tidak lengkap, senjata tidak banyak, jumlah kita tidak ramai. Mereka lupa kepada adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan janji Allah kepada orang yang berjihad. Tiba-tiba mereka yang sedikit jumlahnya, mengikut riwayat yang pertama 313 orang, mengikut satu riwayat yang lain 4,000. Mereka ini yakin, yazunnuna annahum mulaqullah. Perkataan yazunnuna asal dalam bahasa Arab dengan makna menyangka mereka bertemu dengan Allah. Para ulama mengatakan perkataan menyangka dengan Allah di dalam Quran dengan makna yakin. Mereka yang yakin bertemu dengan Allah, sama ada mati, yakni mati syahid, yang mereka berlomba untuk mendapat kelebihannya. Kerana mati syahid itu sebaik saja mati, dihilangkan dosa bersama dengan darah yang keluar, diampunkan dosa, dan terus masuk dalam syurga. Ruhnya masuk dalam syurga, boleh memberi syafaat pada kaum keluarga yang ramai jumlahnya. Mereka yang yakin kepada janji Allah, yang pertama kalau mati masuk syurga ataupun diberi kemenangan oleh Allah, walaupun jumlahnya tidak banyak, diberi kemenangan oleh Allah. Mereka yang yakin ini berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Beberapa banyak pasukan yang sedikit boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Lalu mereka mara ke depan. Nabi Daud dan orang-orang lain mengikut arahan Talut, raja yang memimpin mereka, mara ke hadapan. Dan mereka melihat bala tentera Jalut yang terlalu ramai berada di hadapan mata mereka. Jumlahnya berlipat kali ganda. Lalu mereka berdoa kepada Allah. Disebut dalam hadis yang sahih bahawa doa ketika menghadapi musuh diperkenankan oleh Allah. Termasuk masa diperkenankan doa lepas sembahyang, masa turun hujan, lepas subuh, lepas asar. Di antaranya ialah ketika tentera Islam menghadapi tentera musuh. Masa diperkenankan doa, yang masa itu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, curahkanlah di dalam diri kami sifat sabar. Kalau rasa takut, kalau luka sakit pun sabar menghadapi kesulitan, kepayahan, ketakutan. Berikan kepada kami sifat sabar. Wathabbit aqdamana, dan tetapkan kaki-kaki kami. Jangan lari. Kadang-kadang mulut kata berani, kaki pusingnya lari. Minta supaya ditetapkan kaki, jangan lari. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah pertolongan kepada kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Itu doa mereka, pendek saja, tak panjang-panjang. Fahazamuhum biiznillah, lalu mereka dapat mengalahkan musuh itu dengan izin Allah. Wa qatala Daud Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Nabi Daud yang masih muda membunuh Jalut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Daud seorang pemuda yang menjadi nabi, dikurniakan gagah perkasa yang hebat. Gagah perkasa yang hebat yang boleh menghadapi musuh-musuh yang ramai. Mengikut riwayat Israiliyat,
di mana Daud melontar batu dan batu menembusi topi besi Jalut. Di mana Jalut rebah terguling bila raja dan ketuanya sudah mati, menyebabkan badan tentera musuh dalam porak-poranda dan lari bertempiaran.